Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini kita akan bincangkan bab gelombang di bawah subtopik 54, pembiasan gelombang. So, apakah yang perlu kamu pelajari selepas saja kelas pada kali ini? Diharapkan sebuah murid dapat menghuraikan pembiasan gelombang dari aspek sudut tuju I, sudut biasan R, panjang gelombang lambda, frekuensi F, laju V dan juga arah perambatan gelombang. Di mana murid-murid dikendaki melihat apakah perubahan-perubahan yang berlaku ke atas ciri-ciri gelombang tersebut. Yang kedua, murid-murid juga diharapkan dapat melukis gambar rajah untuk menunjukkan pembiasan gelombang bagi dua kedalaman berbeza. Sama ada gelombang itu bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek ataupun daripada kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam. Jadi untuk video bahagian pertama ini, kita hanya bincangkan sehingga melukis gambar rajah bagi menunjukkan pembiasan gelombang. Jadi sebelum kita melihat apakah ciri-ciri gelombang setelah dibiaskan, kita perlu faham terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai pembiasan gelombang. Kalau kamu lihat pada gambar rajah ini, kita dapati bahawa bentuk gelombang ini telah pun berubah menjadi gelombang yang bulat apabila ia bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Daripada tengah laut sehinggalah ke pantai. Kita dapati bahawa bentuk gelombang ini telah pun berubah. Okey, kalau kamu perhatikan bentuk gelombangnya, kalau kita tengok daripada tengah laut, bentuk gelombangnya itu nampak hampir lurus, tetapi apabila sampai saja ke kawasan yang cetek, kamu dapati bahawa bentuk gelombangnya telah pun berubah menjadi lebih bulat. Jadi mesti ada sebab mengapakah berlakunya perubahan bentuk gelombang daripada gelombang satah kepada gelombang bulat. Apabila gelombang laut tadi ini, gelombang air tadi ini bergerak daripada tengah laut sehinggalah ke pantai. Jadi pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang yang disebabkan oleh perubahan hal laju. Perubahan hal laju. So, ada perubahan hal laju. Perubahan hal laju gelombang apabila gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang lain. Dalam kes ini adalah gelombang air. Maka di sini kita melihat dari segi kedalaman. Jadi pembiasan gelombang ini akan berlaku sama ada ia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan yang cetek ataupun daripada kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam. Jadi semasa pembiasan gelombang ini berlaku, akan berlaku perubahan arah perambatan gelombang. Okey, akan berlaku arah perambatan gelombang. Disebabkan oleh perubahan hal laju. Untuk mengkaji pembiasan gelombang ini,
jika di sekolah kita menggunakan satu alat yang dinamakan sebagai tangkiria. Untuk tangkiria ini kita telah pun berbincang, kita telah pun bincangkan sebelum ini bagaimana cara penggunaan tangkiria, bagaimana boleh terbentuknya gerakan gelombang di atas skrin putih. Okay, apabila tangkiria ini berfungsi. Jadi pada gambar rajah ini kita perhatikan yang pertama sekali kita ada plate plastik. So, plate plastik ini biasanya kita ada berbagai-bagai bentuk. Okay, fungsi plate plastik ini diletakkan di dalam tangki ria. Okay, di dalam tangki ria ini adalah untuk mengurangkan kedalaman ataupun kita nak jadikan maknanya di kawasan yang ada plastik, ada plate plastik ini, kawasan ini adalah lebih cetek. Jadi dia ada berbagai bentuk. Okay, apabila tangki ria pencelup tadi ini berfungsi, dihidupkan, maka kalau kita menggunakan pencelup satah, dia akan menghasilkan gelombang satah yang bertindak sebagai gelombang tuju bergerak ke arah plate plastik. Dan kita akan dapat lihat di bawah tangki ria, di atas skrin putih, corak gelombang yang telah pun mengalami pembiasan gelombang. Jadi untuk membantu kita melihat bentuk gelombang tadi ini, kita menggunakan stroboskop untuk bantu supaya kita dapat melihat gelombang tadi ini dalam keadaan pegun. Jadi stroboskop ini fungsinya adalah untuk membekukan. Okay, untuk membekukan gelombang, gerakan gelombang di atas skrin putih. So ini adalah bentuk gelombang yang kita akan dapat lihat di atas skrin. Okay, dalam gambar rajah ini, bolehlah kamu lihat di dalam buku teks di mana gelombang bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Jadi kawasan dalam tadi ini kalau kita perhatikan bentuk gelombangnya, kita dapati gelombang 7 ini adalah gelombang satah. Bentuk gelombang satah. Yang mana di kawasan dalam, panjang gelombangnya ini adalah lebih panjang berbanding dengan kawasan yang cetek. Okay, panjang gelombang lebih panjang berbanding di kawasan yang cetek. Kalau perhatikan, lambda 1 ini adalah lebih besar daripada lambda 2. Okay. Dan lihat pula pada gambar rajah yang kedua. Juga ada di dalam buku teks kamu. Okay. Ini adalah gerakan gelombang yang bergerak daripada kawasan yang cetek ke kawasan dalam. Di mana panjang gelombangnya di kawasan yang cetek, lambda 1 adalah lebih pendek daripada panjang gelombang di kawasan yang dalam, lambda 2. Okay, jadi kamu boleh perhatikan dalam gambar rajah tersebut. Okay, ini adalah gerakan gelombang. Okay. Yang mana kita lihat di sebelah kirinya adalah gelombang yang bergerak di kawasan yang dalam dan di sebelah kanan gelombang yang bergerak di kawasan yang cetek. Jadi kita perhatikan di mana saya telah tandakan di kawasan yang berwarna biru. Warna biru ini adalah bentuk gelombang satah. So ini adalah
gelombang sata. Okey. Yang bertindak sebagai gelombang 7. Jadi bertindak sebagai gelombang 7. Bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Kan kita lihat arah gelombang 7. So yang berwarna kuning ini adalah arah gelombang 7. Dan yang berwarna merah ni, garis putus-putus, ini adalah garis normal. Garis normal. Okay. Jadi jika kita nak melukis gambar rajah, bagaimana pembiasan itu berlaku, okay, langkah pertama yang perlu kamu lukis ialah melukis arah gelombang 7. Okay, bagaimana nak lukis arah gelombang 7? Kita lukis satu garis yang berserenjang dengan gelombang 7. Okay, gelombang 7 di sini adalah gelombang sata. So, kamu lihat di sini saya lukis ianya adalah berserenjang iaitu 90 darjah. Kemudian saya lukis di mana satu garis normal, okay, di bahagian persilangan di antara sempadan dengan arah gelombang 7. So, saya dapat satu garis normal di sini. So, garis normal adalah garis yang berserenjang dengan sempadan. So, kalau kemudian dilukis di sini, sudutnya adalah 90 darjah. So, ini adalah sempadan. Yang warna kuning ini adalah sempadan di antara gelombang di kawasan yang dalam dan juga kawasan yang cetek. Selepas itu kita lihat apakah yang berlaku kepada gelombang. Okay, dalam kawasan yang cetek kita dapati gelombang ini bergerak lebih perlahan. Nampak dengan jelas di sini, okay, gelombang ini kita nampak lebih perlahan. Banding tengok kawasan dalam dengan kawasan cetek. Okay, bila dia masuk ke kawasan yang cetek, kita dapati di sini arah perambatan dia telah pun berubah. Okay, bagaimana cara nak melukis arah perambatan? Kita lukis satu garis yang berserenjang dengan gelombang satah yang terhasil di kawasan yang cetek. Jadi kita tengok di sini sudutnya antara muka gelombang dengan arah perambatan gelombang adalah 90 darjah. Okey, kita lihat. Okey, muka gelombang yang saya lukis di kawasan yang di kawasan yang cetek. Baik. Jadi kita nak menentukan sudut tuju. Okay, sudut tuju kita ukur daripada garis normal. Cuba perhatikan di sini. Garis normal. Ini adalah sudut tuju. Ke garis yang kita lukis sebagai arah gelombang 7. So, I di sini. Itu adalah sudut 7. So, I ialah sudut 7.
Okay. Bagaimana pula dengan sudut biasan? Sudut biasan juga kita ukur daripada garis normal, daripada garis normal di kawasan yang cetek. Sebab ini adalah gelombang yang dibiaskan. So, kita tandakan sebagai R. Okay, tandakan sebagai R. Apa yang dapat kita lihat di sini, kita dapati bahawa apabila gelombang bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek, arah perambatannya telah pun mendekati garis normal. Mendekati garis normal. Okay? Mendekati garis normal. Ini yang kita nampak. Okay. Kita perhatikan setelah dipegunkan gelombang tadi ini, okay, saya lukis semula sudut-sudut yang terlibat. Okay, pertama sekali ialah sini sudut 7. So, ini adalah sudut biasan R. Ini adalah garis normal. Okay, cuba perhatikan bila kita lukis, kita kena pastikan bahawa kesemuanya bersilang pada satu titik. Bersilang pada satu titik. Dan diukur untuk sudut 7, kita ukur daripada garis normal ke arah perambatan gelombang 7. Kemudian yang ini juga kita ukur sudut biasan daripada garis normal ke arah perambatan bagi arah perambatan gelombang yang dibiaskan. Baik, so daripada gambar rajah, daripada apa yang kita bincangkan, kita tengok dari segi di sini kita perhatikan. Kita nak lihat apakah pembuli ubah yang berubah. Apabila bergerak, gelombang bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek. Okay, pertama sekali kita lihat dari segi panjang gelombang. Panjang gelombang untuk kawasan yang dalam, panjang gelombangnya adalah lebih panjang ataupun lebih besar. Okay, berbanding dengan panjang gelombang di kawasan yang cetek. So, di kawasan yang dalam lebih besar. Di kawasan yang cetek lebih kecil. Baik, kita perhati pula dari segi arah perambatan gelombang. Kalau kita perhatikan di sini, kalau dia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan yang cetek, kita dapati bahawa arah perambatannya adalah mendekati garis normal. Bagaimana pula dari segi frekuensi? Frekuensi tidak berubah. Tidak berubah sebab frekuensi ini ianya adalah bergantung kepada sumber. Kalau dalam tangki riak tu sumber kita adalah penggetar lah. Penggetar tu bila dia bergetar dengan frekuensi berapa, itulah dia punya frekuensi. Jadi di kawasan cetek juga tidak berubah. Dengan kata lain, frekuensi di kawasan dalam
sama dengan frekuensi di kawasan yang cetek. Kita lihat pula dari segi laju, di segi laju. Okey, untuk laju V. Okey, kalau kita lihat daripada animasi ini, kita dapati bahawa gelombang di kawasan yang dalam bergerak lebih laju berbanding dengan gelombang di kawasan yang cetek, dia kurang laju. Okay. Dari segi laju, okay. Laju kalau di dalam pembiasan gelombang berubah sebab arahnya berubah. Cuma laju saja. Kita perhatikan di sini, kita bandingkan laju. Sebab laju ni dia merupakan kuantiti skala. Hanya mempunyai magnitude sahaja. Jadi kalaulah frekuensinya tidak berubah, bermaksud tempohnya juga tidak berubah. So ini yang kita nampak. Okay. Jadi kita dapat buat kesimpulan di sini, apabila berlakunya pembiasan gelombang, yang berubah ialah panjang gelombang, laju gelombang. Laju gelombangnya berubah. Panjang gelombang, laju gelombangnya berubah. Begitu juga dengan lajunya berubah. Jika ia bergerak daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, lajunya akan menjadi lebih perlahan. Kalau dia bergerak daripada kawasan cetek ke kawasan yang dalam, lajunya akan berubah. Begitu juga dengan panjang gelombang. Di kawasan yang cetek, panjang gelombangnya adalah lebih pendek. Kita lihat di sini, peta Eyting, peta buih kita tengok di sini, untuk membandingkan gelombang yang bergerak daripada kawasan yang dalam ke cetek dan juga gelombang yang bergerak daripada kawasan cetek ke kawasan yang dalam. Jadi tadi saya telah pun jelaskan kepada kamu, kita boleh lihat dalam peta Eyting ini. Kesimpulannya, bolehlah kita lihat di dalam jadual ini. Pada jadual ini, kamu boleh lihat di dalam buku teks kamu. Okey, di dalam buku teks juga diterangkan bagaimana cara untuk melukis rajah, melukis rajah bagi gelombang yang bergerak daripada kawasan yang dalam ke cetek dan juga cetek ke dalam. Jadi ditunjukkan di sini langkah-langkahnya. So langkah yang pertama ini kita melukis terlebih dahulu anak panah, anak panah AB yang berserenjang dengan muka gelombang 7 untuk mewakili arah perambatan gelombang 7. Yang pertama. Dan langkah yang kedua, kamu dikendaki melukis garis normal. Seperti yang saya dah jelaskan sebelum ini. Kemudian yang ketiga, kita kena lihat gelombang ini bergerak daripada mana ke mana. Kalau ia bergerak daripada kawasan dalam ke cetek, maka arah perambatannya akan mendekati normal. Akan mendekati normal. Jadi lukis anak panah BC yang lebih mendekati garis normal daripada AB
untuk mewakili arah perambatan. Kalau kedalamannya sama, apa yang akan berlaku pada gelombang ini, dia akan bergerak teruslah macam tu. Tetapi disebabkan ia bergerak daripada kawasan yang dalam ke kawasan yang cetek, maka gelombang tadi ini telah pun dibiaskan mendekati garis global. Yang ketiga. Kemudian, lukis 3 garis yang berserenjang. Lukis 3 garis yang berserenjang. Ini yang minimum. Dengan BC untuk mewakili muka gelombang. So, kena ingat balik kembali, sebelum ini telah pun dijelaskan kepada kamu di mana arah perambatan gelombang sentiasa berserenjang dengan muka gelombang. Sentiasa berserenjang dengan muka gelombang. So, yang kamu nampak garis 3 garis yang dilukis di sini, ini adalah muka gelombang. So, sudutnya adalah 90 darjah. Begitu juga yang awal tadi ni, di kawasan yang dalam juga kamu perhatikan arah perambatan gelombang ni juga adalah bersudut 90 darjah. Okey, bagaimana kita nak lukis pula? Kalau kita tengok di sini, bagi gambar rajah, pembiasan gelombang yang bergerak. Sempadan di sini, di mana kalau kita lukis sudut 7 ni, sudut 7 dia bila kita lukis, agak-agak kamu di mana sudut 7 tersebut? Sudut 7. Kalau boleh lukis tak garis bagi gelombang 7? Hai, kalau kamu perhatikan di sini, garis bagi gelombang 7 ni, kalau kita lukis, cuba perhatikan. So, kita kena lukis dengan menggunakan pembaris. Saya freehand saja di sini. So, kena lukis, pastikan ianya adalah 90 darjah. Mana garis normal? Okey, kalau dah ini adalah dia punya garis untuk sinar 7, mana garis normal? So, kita dapati bahawa garis normal ini, maknanya dia punya gelombang 7 tadi ini, arah perambatan gelombang 7 tadi ini adalah betul-betul berada di atas garis normal. Maknanya ini juga adalah garis normal. Kalaulah berada betul-betul di atas garis normal. So, ini adalah sempadan. So sinar 7 datang macam ni. Ini adalah gelombang. Mana dia punya garis normal? So, ini adalah garis normal. So, berapakah sudut 7? Jadi, sudut 7 I adalah bersamaan dengan 0 darjah. Jadi, kalau sudut 7 I adalah 0 darjah, maka sudut biasan R, kamu akan dapati ianya juga adalah 0 darjah. Bermakna di sini gelombang ini akan bergerak. So, kita nampak ia bergerak lurus. Dia bergerak lurus. Di sini dia akan bergerak luruslah sampai ke sini. Berlaku tak pembiasan? Ya, berlaku pembiasan. Pembiasan masih lagi berlaku. Walaupun kita nampak di sini ianya bergerak lurus. Di mana kita dapati bahawa jarak gelombang ataupun panjang gelombangnya akan menjadi lebih kecil di kawasan yang cetek. Sempadan di sini pula. Bila dia keluar, arah perambatannya macam mana? Bergerak lurus juga. Bergerak lurus juga.
Jadi makna dia kat sini sudut tujunya kosong, sudut biasanya juga adalah bersamaan dengan kosong. Okay. Baik, kita lihat pula yang lain. Pembiasan gelombang air, kalau kita tengok ni, kawasan yang cetek adalah berbentuk segitiga. Okay, macam mana cara untuk kita lukis? Kita perhatikan. Okay, kalau kamu tengok di sini, bergerak lurus daripada kawasan yang dalam. So, ini adalah kawasan yang dalam. Dan ini adalah kawasan yang cetek. So, bila dia keluar di sini, ini adalah kawasan yang dalam. Okay, sempadan di sini 90 darjah. Okay, 90 darjah. Jadi ini adalah gelombangnya, gelombang 7. Dan melalui, kalau kita lukis garis normal, maknanya dia berada betul-betul di atas garis normal. Jadi sudut 7-nya adalah 0 darjah. Sudut biasanya juga adalah 0 darjah. Okay. Bila masuk kawasan cetek, panjang gelombang dia berkurang. Baik, sekarang kita lihat pula bila dia keluar daripada kawasan cetek. Jadi untuk melukis arah perambatan gelombang keluar daripada kawasan cetek. Okey, kita dapati di sini, okey, kita kena lukis terlebih dahulu garis normal. So, ini adalah dia punya sempadan. So, ini adalah dia punya sempadan, sempadan kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam. Baik, tadi kita dah bincang, jika gelombang tersebut bergerak daripada kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam, arah perambatannya, gelombang itu akan merambat menjauhi garis normal. Dia bergerak daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. So, dia akan menjauhi garis normal. Menjauhi garis normal. Okey, kalau dia kedalaman dia sama, dia akan bergerak macam inilah. Lurus. Okey. Tapi kat sini perbezaan kedalaman ni adalah kawasan yang cetek, kemudian dia keluar kawasan yang dalam, maka ia menjauhi garis normal. So yang kat sini dia menjauhi garis normal. Sebab ia bergerak daripada kawasan yang cetek ke kawasan yang dalam. Okay. Kemudian kita lukiskan muka gelombang yang garis yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang setelah dibiaskan. Jadi kita lukis, pastikan 90 darjah lah. Okay. Ini 90 darjah. Ini adalah cara untuk melukis. Ini contoh yang lain. Cuba perhatikan. Jangan lupa lukis garis normal di sempadan. Kemudian kita lihat kawasan dalam dengan kawasan cetek. Masuk kawasan cetek mendekati garis normal. Cuba perhatikan. Kemudian dia keluar di kawasan yang dalam. Apa yang akan berlaku? Ia akan menjauhi garis normal. Okay. Okay, kita boleh lukis sekarang ni muka gelombangnya. Cuba perhatikan di kawasan yang cetek, muka gelombang, panjang gelombangnya adalah lebih kecil. Okay.
Ini adalah gambar rajah. Okay, untuk gelombang yang bergerak daripada kawasan dalam ke cetek, kemudian dia bergerak daripada kawasan yang cetek ke kawasan dalam. So ini adalah kawasan dalam. Ini adalah kawasan cetek. Ini adalah kawasan dalam. Okay, ini untuk latihan. So, perhatikan. Lukis corak muka gelombang yang berambat melalui plate perspek segitiga. Jadi kawasan segitiga ini adalah kawasan yang cetek. Ini adalah kawasan yang dalam. Lihat. Okey. Kita lukis arah perambatan gelombang 7. Kemudian kita lukis garis normal. Masuk ke kawasan yang cetek, ia akan mendekati garis normal. Kemudian dia keluar. Jadi untuk lukis dia keluar, untuk lukis gelombang yang keluar tadi ini, terlebih dahulu kamu perlu lukis garis normal. Keluar. Ini lukis garis normal. Nak masuk tadi pun kena lukis garis normal. Sebab kita nak tengok, kita nak lukis garis yang mendekati dan menjauhi. Dah lukis dia punya arah, kemudian barulah kita lukis muka gelombang. Ingat di kawasan yang cetek mestilah panjang gelombangnya adalah lebih kecil. Dan muka gelombang sentiasa berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Jadi 90 darjah pastikan. Termasuk juga di kawasan yang cetek ini juga mesti 90 darjah. Okay, so ini adalah rajah yang menunjukkan kawasan yang cetek yang berbagai bentuk. Yang berbagai bentuk. Bentuk yang pertama yang awal tadilah yang kita dah bincang. So, kita dapat coraknya adalah seperti ini. Kemudian kena lihat gambar rajah di sebelahnya itu. Okay. Bentuknya adalah bentuk seperti kanta cembung. Corak dia itu, kawasan ceteknya itu bentuknya seperti kanta cembung. So, apa yang berlaku, gelombang tadi ini akan ditumpukan pada satu titik. Jadi belum lukis tu kita lukis dululah arah perambatan. Di kawasan yang cetek ini kita dapati kita lukis apa dia punya muka gelombangnya, panjang gelombangnya adalah lebih kecil. Ditumpukan pada satu titik. So ini titik fokusnya lah. Okey, titik fokus. Okey. Tengok gambar rajah yang kelima. Ini kalau melihat kawasan cetek ini bentuknya adalah bentuk seperti kanta cekung. Okay, jadi di kawasan ini kita dapati bahawa kalau kita buat eksperimen, gelombang tadi ini akan dicapahkan. So kita lukis juga arah perambatannya tu, tengok anak panah tu dicapahkan. Dia tercapah. Okey, dicapahkan. Okey, so sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.